إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. So, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu sirrah. Hari Jumaat adalah hari yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Dikenali dengan Sayyidul Ayyam. Dia afdal min aidain. Daripada dua hari raya lagi. Ketahui alimu bahawasanya adalah hari Jumaat itu hari yang sangat mulia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ia merupakan penghulu segala hari. Dikenali dengan Sayyidul Ayyam. Yang kedua, padanya dijadikan Adam alaihi salam. Datuk kita Adam dijadikan pada hari tersebut. Dan padanya pula berdiri mana berlakunya suasana yang besar ialah kiamah, penghujung akhir umur dunia pada hari kiamat juga, pada hari Jumaat. Dan pada satu riwayat yang lain, dan sebaik-baik hari yang naik matahari daripadanya. Ya, sebaik-baik hari 7 hari je lah, iaitulah dimerdekakan antara padanya 600,000 pemerdekaan daripada api neraka. Allah. Dan barang siapa mati padanya, di surat Allah Ta'ala baginya pahala syahid dan dipeliharakan daripada fitnah kubur, mana azab kubur. Itu kelebihan hari Jumaat kalau siapa yang mati pada hari Jumaat. Ya, tapi ingat, segala fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan amal ni hanya diberikan pada orang yang beriman sahaja. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab mati Jumaat tadi benda. Ya. Pada mati Jumaat pun tadi benda. Sebab apa? Segala amalan dia tapak dia ialah aqidatun sahihah, akidah yang sah. Kalau akidah wasak, dia kafir, tak ada. Itu tidak ada apa? Tak ada kelebihan diberikan oleh Allah SWT. Itu dipanggil Sayyidul Ayyam. Jadi diberikan pemerdekaan tu daripada api neraka tu, Masya Allah, 600,000. Jadi siapa ni? Orang yang beriman. Dan orang yang beriman, dia mati dalam keadaan dia tidak sempat membersihkan dosa dia. Maka dia terpaksa dibersihkan dosa dia dengan azab yang sangat dahsyat. Waktu sebelum itu kita bersihkan, sentiasa bertaubat, istighfar banyak. Sebab tidak ada manusia yang tak berdosa kecuali Nabi dan Rasul tadi. Jadi kerana itu sentiasalah kita bersihkan, sebab jaminan ataupun janjian Allah Ta'ala besar di sana. Innahu man ya'ti rabba mujriman fali annahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang balik menghadap Ta'ala, mana dia mati dalam keadaan berkubang lagi dengan dosa mungkar, maka yang menyambut esok neraka jahannam wal'ayazabillah. Dan sunat membanyakkan membaca salawat pada harinya dan malamnya, dan membaca suratul kahfi. Ya, sunat kita baca Jumaat suratul kahfi. Surah Yasin boleh baca? Boleh. Wahabi je marah. Wahabi bid'ah baca surahnya. Wahabi ni bodoh kan. Dia otak tak cerdik, dia bebal membaral lagi. Jadi dengar. Buka dan tafsir Ibnu Katsir. Buka tafsir Ibnu Katsir surah Yasin, dalam tu ada hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Secara umum, man qara'a Yasin lailan, ya, faqad asbaha maghfuran. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada waktu malam, maka berpagi-pagi dia mendapat keampunan dari Allah. Bermakna dalam hadis sahih tidak ada kait malam pun. Ya, mungkin Wahabi ni malam Jumaat dia rasa siang. Ya, itu umum, hadis secara umum. Man qara'a Yasin lailah, barang siapa membaca Yasin pada waktu malam, tak kira Jumaat, Senin, Selasa, asal baca malam je. Sebab tu sebelum tidur elok kita baca surah-surah yang tersebut. Ya. Maka berpagi-pagi dia mendapat keampunan besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun suratul kahfi itu secara khusus. Ya, bacalah secara khusus. Bacalah surah kahfi pun baca. Ini satu tempat dia pakai datang, dia ceramah, dia kata bid'ah.
Apa baca surah Yasin gini macam-macam. Habis orang kampung dah biasa baca setiap minggu. Hari tak baca Yasin duduk belakang gulung okok daun. Tu sunnah apa ni mana pula? Tu sunnah Wahabi pun. Gulung okok daun belakang. Mana berlaku tempat ni? Berapa tak baca Yasin lagi? Ada ustaz kata bid'ah. Dah itu nak buat apa kita gulung okok daun ni lah dia. Aduh, macam-macam hal. Dan banyakkan membaca selawat pada baginda. Apa saja selawat bacalah, pendek panjang tak apa. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Itu kalau tak dapat juga terkejut dengan kolah. Baca banyak takkan nak panggil Muhammad tu kau hajar sepak kepala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bubulah pada sayyidina. Itu pun tikai ke ada sayyidina tak payah pun sayyidina. Nabi sebut dalam khas hadis sahih, Nabi kata ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku penghulu anak Adam, penghulu tak mana Sayyid lah. Ya, tapi aku tidak bermegah-megah. Bermakna tu pangkat kepada Nabi kita panggil. Kalau anak panggil kita Mamat dolar macam. Oh Mat, aku nak pergi sekolah, buat aku RM2. Nak kena berlepuk kepala pun hajar punya anak. Kita pandai nak suruh panggil pangkat kita. Rasul lebih mulia macam apa? Ya, tu pun tak kerti, tak tahu. Satu, kemudian selawat. Barang siapa berselawat sama ada dia hadir hati dia ataupun dalam keadaan terlalai, tetap dia dapat pancaran nur daripada Rasulullah SAW. Percikan nur tu dia dapat, ya. Kemudian gunakan selawat. Selawat dipanggil salatul ishkin, ya, selawat kerinduan. Kita berselawat tu berasa betul-betul bersama dengan Nabi SAW. InsyaAllah dia cepat terbuka. Dan terbuka awal dia akan mimpi Rasulullah SAW, ya. Ada seterusnya dah. Habis tu. Dan yang keenam, sunat mandi meniatkan bagi sunat Jumaat dan berpagi-pagi kepadanya dan membanyakkan mendengar khutbah. Sunat pada Jumaat tu mandi sejak daripada waktu dia terbit fajar sadik, mana subuh tu dah sunat. Tapi yang terafdal sebagaimana biasa kita buat lah, iaitu kita mandi, lepas mandi terus pergi. Keadaan dia segar lagi kan, atau elok macam tu. Kemudian mandi, kemudian yang awal pergi awal. Dalam hadis sahih tu sebut ada 6, ya, mandi kategori. Yang siapa pergi awal maka dia dapat pahala seolah-olah dia maknanya mensedekahkan ataupun infakkan seekor unta. Saat kedua seekor kerbau ataupun lembu. Saat ketiga seperti kibas dan seterusnya lah. Sampai maknanya naik khatib kepada mimbar maka digulung suf lipatan tu. Itu makna tu hadis sahih semua tu. Dia dalam Fadailul A'mal dan dia tak syarah hadis sahih. Telah jemaah sepakat ulama kalau dalam Fadailul A'mal, kelebihan amal, boleh dipakai hadis yang dhaif, tak ada masalah. Yang tak nak pakai ni wabi kan, dhaif. Dhaif. Oh ya, no dhaif. Betul dia punya tekong saja apa yang tekan tasih hadis. Tak boleh. Kan dia. Tak ingat. Tuan tak ingat tuan cek sendiri. Allah, macam-macam tuan ni. Mana tadi? Kemudian permasalahan mentakhirkan sembahyang Jumaat. 1. Dan setengah daripada bid'ah mutaakhir Jumaat kerana menanti ahli pekan. Dan segala orang yang mempunyai pekerjaan mereka itu yang wajib atas mereka itu Jumaat. Ya, mana kita nak nanti sampai takhir Jumaat itu tak payah. Ya, kecuali kalau tak cukup angka itu lain. Ada pun satu tempat di Negeri Sembilan, tapi tak sempat, tak sebut lah. Sampai kadang tak ada Jumaat kan. Tunggu 36 orang, 37 dan masuk asar. Kalau tunggu ni kan memang habis main zuhur untuk alih. Terpaksa main zuhur. Ada tahap tu. Ada tempat teruk. Allah, kesian ni. Lalu jawatan kuasa masjid pun berpakat lah pergi ziarah kepada orang minta, pergi nasihat kepada orang kan. Ziarah minta datang Jumaat. Datang ketua kampung ditunjuk ke Senapan Patah. Wah, ni macam Hai Capral gitu. Teruk sangat kampung tu. Macam-macam hal ni. Tunggu tu. Memang aku 3 lebih, bawa dia 30 orang. Tu kadang-kadang so last pernah berlaku sampai tak dapat Jumaat, kena buat zuhur. Itu dia antara apa masalah.
Yang sini masalah lain ni. Jemaah ada boleh diri dah. Ada 100 orang dah. Kita duduk tunggu orang-orang yang tertentu tak payah. Jalan je lah. Dan keduanya, dan wajib atas orang yang memerintah pekerjaan bahawa dikeras mereka itu dan ditakutkan atau mereka takut orang yang ketinggalan daripada Jumaat. Kemudian daripada suruh dan takut akan mereka itu, dan tiada mudah atas wali amri pada meninggalkan daripada menyuruh dan menakutkan mereka itu supaya dapat menyatakan syiar, yakni zahir tanda agama Islam dalam satu karya itu. Maksudnya apa? Segala yang punya kuasa, kerajaan ke apa, gunakan kuasa dia itu supaya apa? Kawal benar. Jangan ada orang yang meninggalkan Jumaat. Itu maksudnya. Yang ketiga, dan dikeraskan maknanya supaya mendirikan fardu dan disuruh menjauhkan daripada segala yang haram. Secara umum ni sama saja. Jangan dimudahkan oleh mereka itu akan pekerjaan agama. Maka jika tiada menghiraukan dia oleh waliul amri, oleh pemimpin atau orang yang beri mandat, ada kuasa, maka dosanya tak atasnya sebab meninggalkan nahyul al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Amar ma'ruf, suruh baik, dan nahi munkar itu tugas orang yang punya kuasa. Sama ada kuasa besar dia, bawa sikit lagi. Last sekali bawa je apa? Kita sendiri. Kita sendiri sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kita sendiri pemimpin pada diri kita sendiri. Itu mana kena jaga. Dua perkara kena buat serentak tu. Amar ma'ruf, nahi munkar. Al-amru bil ma'ruf diguna waw, wan nahyu anil munkar. Dia tak guna summah atau pa. Kalau itu makna dia tak, dia tertib buat amar ma'ruf kemudian baru nahi munkar. Tak, dia kena waw tu, waw lil mutlaqil jami. Itu dalam kaedah bahasa Arab. Mana dalam masa yang sama suruh orang buat baik, dalam masa sama juga tutup ruang-ruang maksiat dan kemungkaran. Itu dia. Yang kita layan pula kemungkaran, oleh kena orang kena perlukan pada apa? Buka sarang bunga pelacur pada orang-orang luar. Tu gila kerja. Kita suruh tutup, nak buka tu nak maut, nak dapat laknat Allah Ta'ala. Sebab agama bila fikir pakai kepala jadi gosaan. Yang keempat, maka telah maklumlah semayang Jumaat itu tiada dapat Jumaat melainkan ia dapat serakaat serta imam. Seperti dapat seorang yang masbuk akan imam di dalam rokok. Dia sekurang-kurang, yang pertama, sekurang-kurang untuk mendapat rakaat mesti makmum terdapat imam dalam rokok serta tumakninah. Apa tumakninah? Sukunun baina harakatain, diam antara dua gerak. Mana kita pergi rokok kemudian diam, kadar dia subhanallah, berkurang 4 second, 4 saat tu. Jangan gerak tu dapat tumakninah. Jadi imam tu rokok, sebab tu imam setengah daripada tempat yang sunat ditunggu makmum ialah setengah tempat dia dalam rokok. Bila dia tengok makmum tu nak rokok, dia tunggu kejap. Jadi imam tu rokok, makmum dapat dah dia rakaat tadi kalau dia dapat tumakninah. Ini makmum bangku pun nak rokok, dia pun sami Allah nak peras makmum. Tak dapat dah, kena tambah tu rakaat jawab dia. Jadi kalau Jumaat dia dapat sama ada di awal atau di akhir. Dia datang terlewat, tiba-tiba tu imam masuk rakaat kedua, rokok dia pun takbir, dapat rakaat dah, dapat rokok serta makninah, maka rakaat tu dia dah dapat. Bila dapat, mana tambah terkan lagi lah. Tapi kalau tak dapat, dia baru nak rokok, dia imam pun bangkit. Jawab dia kena tunaikan zuhur. Niat Jumaat buat dengan zuhur. Habis. Maka dia dapat rakaat. Kalau dia dapat 1 rakaat tadi, maka ia tambah serakaat lagi dan nyaringkan bacaan dia lah. Itu rupa masalah dia dapat di hujung, atau dapat di pangkal. Dia datang awal sama, dapat serakaat, masuk rakaat kedua dia dah tak tahan. Mungkin mana perut dia mulah memang tak tahan ni kan, jadi masalah. Dia pun niat uparakah terus dia apa, habiskan rakaat balik. Kalau macam tu hukum semayang dia apa tu? Mu'allaq dia panggil. Semayang dia mu'allaqah, tergantung. Tergantung apa? Tergantung sampai masjid tu habis salam 40 orang, 39 sah, baru dia kisah dia. Itu dia kata apa? Orang di masjid terkentut, orang di rumah batas semayang. Ini masalah dia. Contohnya apa? Contohnya betul-betul dia semayang tadi 40 orang, cukup 40 orang. Jadi berlaku masalah tadi, dia pun dia balik. Bila dia balik, yang tinggal di masjid 39. Kalau sampai 39 tu okey, sampai salam okey semayang. Tapi kalau ada batal, kena beritahu dia semayang, kena ulang balik. Baru semayang syarat Jumaat 40 sampai sah
lam. Itu mazhab kaul yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Ya, itu dia antara apa? Perkara yang berhubung masalah Jumaat tadi, ya, angka, masalah angka. Dan jika dapat kemudian daripada rokoknya, daripada rakaat yang kedua, imam dah bangkit berrokok, seperti dapat akan imam pada i'tidal atau pada sujud pada rakaat kedua atau pada tahiyat, ya, maka jawab dia luputlah Jumaatnya. Bila lupa Jumaat, maka wajib ditamam, disempurnakan dengan sembahyang zuhur 4 rakaat dengan dibaca perlahan. Kalau zuhur kena baca perlahan lah, ya. Kalau Jumaat tadi baca nyaring, sunat. Bersalahan sembahyang berjamaah, ia dapat jamaahnya selama belum lagi memberi salam imam. Selain sembahyang Jumaat, tak kira sembahyang apa, subuh, zuhur, asar ke semua, selagi imam tak beri salam, dia dapat join, mana dia dapat pahala Jumaah. Cuma dapat tu besar kecil je lah. Kalau hujung dapat cara hujung, tetap dapat. Berjumaat, oleh kerana Jumaat disyaratkan dia apa? Serakaat misi. Dan demikian lagi dapat Jumaat orang yang masbuk kepada orang yang mendapat serakaat serta imam. Jumaat didapatnya pada rakaat yang kedua atau pada rakaatnya serta dapat tumaninah dalam rakaatnya serta imam, maka dapat Jumaat pula baginya. Ini berlapis panggil, ya. Soalan tadi dia datang lewat, imam rakaat kedua, rakaat dia pun masuk, kan? Dia pun masuk, dapatlah rakaat, dapat rakaat tumaninah. Mana dapat adalah rakaat. Lepas tu dia sambung serakaat, dia bangun serakaat, orang lain pula ikut dia dalam rokok, kan? Dia salam, orang ni pula bangun, orang lain ikut di belakang. Boleh, tak ada masalah, ya. Itu hukum dia dapat. Jadi kau nampak zahir, semain Jumaat 2 orang ni padahal satu kumpulan dah selesai tadi, ya. Cuma dia rangkaian saja, maka tu tak ada masalah, sah hukum dia. Mana ni? Kemudian syarat sah. Syarat untuk mengesahkan Jumaat. Bila ada syarat ni, Jumaat sah. Dia satu lagi syarat wajib. Bila syarat tu wajib, dia dua tu, syarat sah, satu syarat wajib. Syarat mana ma yatawaqqafu sihhatus salah. Mana barang yang terhenti semayang dengan dia, ya, walaisa min juz'atiha, dan dia bukan juz' semayang. Dia tu bukan di semayang, tapi dia luar syarat. Ada dia, wajib semayang. Kalau tak ada dia, tak wajib. Ataupun ada dia, sah semayang. Kalau tak ada dia, tak sah. Padahal dia bukan hakikat semayang. Itu makna syarat. Itu beza syarat dengan rukun. Ada pun rukun dipanggil mahiyatus salah. Di semayang tu, qiyam, rokok, sujud, bacaan. Man 3 rukun tu lah. Sama ada kalbi, fi'li ataupun qauli. Ada pun syarat, ada lain. Dan telah maklumlah, syarat sah Jumaat itu berjamaah. Bermakna tak boleh buat semayang sendirian. Dan sekurang-kurang 40 orang yang kamil, ya, seorang 40 orang yang kamil, mana yang sempurna rukun dia, bacaan dia betul, ya, syarat rukun semua dia tahulah, itu maksudnya. Ada timbul masalah, dia orang tanya masalah selepas Jumaat, dia orang buat zuhur. Bila kita tanya kenapa buat zuhur, dia kata ikhtiat, cermat. Sebab tengok tadi 40 orang mengangam, ada yang macam saya tak sedap lah, kan? Ada mak rempit, rambut panjang, dia baca betul tidak, kan? Contohnya. Maka saya tak sedap, saya ulang balik, tu salah tu, tak betul, ya. Seseorang tidak boleh mengangkat takbiratul ihram salat Jumaat melainkan dia dah yakin angka dia cukup kamil. Kalau dalam keadaan kata ini cukup tidak, ni cukup tidak, dia pun angkat, tak sah sambil ni. Dia kena pasti, kena syarat dia sah, ya. Gamai ya masalah. Kadang dia pergi masjid tu gamai, bila cek ini Indon, ni Bangla, ni Indon, ni Bangla. Yang betul-betul orang kita tak ramai kan. Baik, syarat Jumaat wajib sah Jumaat tadi 40 je apa? Mustautin. Mustautin ada. Kalau sekiranya ini tak cukup, ya, mana orang luar dia wajib semayang kalau dia dengar, tapi dia tak kira ahli Jumaat. Mukim lain, mustautin lain. Mustautin tu anak watan, ya, hidup mati di situ. Kalau mukim, contoh pekerja luar atau pelajar luar, dia duduk situ ramai, maka dia wajib semayang Jumaat, wajib. Sebab dia dengar nidak seruan azan, dia wajib semayang, tapi dia tidak dikira ahli, ya, atau kena berhati itu, kena tengok ramai. Dia tunggu pun cek tak sampai 40, contohnya lah.
Kemudian yang 40 pula sifat MC kamil, mana dia bacaan dia betul, semua betul. Jadi kalau berlaku begini, contohnya dia tak sedap 40 orang, tiba-tiba rasa ada yang tak sempurna ni, maka tugas dia kena apa, sempurnakan benda tu. Jawatan kuasa masjid ni panggil 40 orang tu kan, cek bacaan dia betul kan, bukan bayar sangat. Baca Fatihah tahiyat betul, minggu depan selesai masalah. Ini dia tak selesaikan, dia disimpan, tak sedap, lepas tu dia main zuhur. Lepas tu Jumaat main zuhur. Tu tak ada kaedah. Yang kaedah lepas zuhur, lepas Jumaat buat zuhur sunat, satu masalah je, masalah iziham, masalah tempat tu, masjid kampung tu dah sempit, boleh menampung makna 1,500, tiba-tiba penduduk dah pergi 2,000 orang, nak adjust tak boleh lagi lah. Ketika itu paksa dibenarkan buat masjid lah lain. Dalam satu karya boleh, itu pendapat. Tapi ada satu kaul mengatakan tak boleh, sempit macam mana pun tak boleh, kaul ni ketat sikit. Jadi oleh kerana itu ulama kata meraihkan pendapat yang mengatakan tak boleh buat 2 masjid. Maka di sini tengok, pakai kaul jamhur yang majoriti mengatakan boleh, jadi kita buat 2 masjid. Maka sembahyang Jumaat siapa yang mula dulu tak ada masalah. Yang mula kendian tu, sini ada khilaf ulama. Kalau ikut pendapat yang ketat tadi tak sah kan, tapi jamhur ulama katakan sah dalam masalah. Jadi nak raih pendapat dia, sini masalah je, sunat diulang zuhur. Masjid tadi lewat sikit, masjid sebelah tu dengar tak imam dah sembahyang dulu, masjid dia lewat sikit jalan ni, maka hukum dia sunat saja, dia ulang zuhur tu, masalah tu je. Kalau dia tak ulang pun tak ada hal, sah sembahyang dia daripada jamhur, mana pendapat yang ramai majoriti. Tu dia antara. Ada pun dia kata saya ulang sebab tak berapa sedap, tu tak ada. Tu mazhab tak berapa sedap tak ada. Tu mazhab sendiri yang berhad panggil. Dia pandai-pandai pula kata tak sedap. Kalau tak sedap pergilah bubur sedap. Apa sedap kita selesai je lah kan, panggil dia, cek orang semua dah habis cerita. Tu. Kemudian yang kamil, yakni orang yang akil satu, balik, berakal balik. Bermakna kalau dia belum balik, dia wajib, kita suruh dia sembahyang. Ibu bapa wajib menyuruh anak dia ketiga 7 tahun, dan rotan kalau 10 tahun. Penjaga wajib, tapi diri dia tak wajib. Dia pergi sembahyang sah, tapi dia tak dikira sebagai ahli Jumaat. Lagi pula mustautin, mana anak watan. Lagi disyaratkan pula 40 orang yang sah sembahyang dirinya. Tu. Kalau sembahyang diri dia pun tak sah, dia tak termasuk Maka jika ada di dalam 40 orang itu yang tiada sah sembahyang, misal seperti ada setengahnya tiada tahu membaca Fatihah, dia tak tahu membaca Fatihah, yang tiada kena membaca setengah daripada huruf Fatihah jika taksir, malas atau tidak bersungguh-sungguh pada belajar. Guru banyak, merata ada guru Quran, guru tajwid, dah dia saja dia pakai mazhab malas je. Itu tak boleh. Dia yang dimaafkan 2 je. Pertama, qaribun minal Islam, dia baru masuk Islam baru 2 hari, memang banyak dia tak kenal, tu tak apa. Sehingga kalau dia tak boleh baca Fatihah, dia boleh baca surah lain, ayat lain, qul huwallahu misalan, dia boleh baca Fatihah, tak boleh tukar dan kira banyak mana ayat Fatihah, huruf Fatihah, dan dia kena ulang-ulang surah Al-Ikhlas contohnya sampai sama dengan huruf Fatihah. Kalau tak boleh juga, ganti dengan zikir yang lain. Kalau tak boleh juga sampai last, tak boleh apa satu pun, kena diam je kadang baca Fatihah. Semayang kena sembahyang. Itu masalah orang yang bawa Islam, tu dimaafkan. Ataupun qaribun minal ulama, jauh dari ulama, tempat ni seorang tak ada, dia punya surah tu setahun nak cari satu kuliah pun tadi. Tak berat no. Contoh hutan mana dia duduk tak tahu. Dua masalah tadi yang ada kelonggaran. Ini bukan ramai orang mengajar, dia sendiri buat malah dia tu tak dimaaf. Tiba-tiba dengan dia tu kira 40. Cek Fatihah ni memang banyak salah. Tak boleh buat tu, kena selesaikan dulu. Panggil dia, test dia, ajar dia, biar selesai dulu. Kalau tidak tak boleh buat Jumaat tu. Tu. Maka itu tiada sah Jumaat dirinya atau orang yang ummi yang taksir belajar. Ummi mana tidak boleh membaca dengan kiraat yang betul. Kemudian taksir, apa taksir? Cuai. Cuai maknanya apa? Dia boleh belajar saja, malas. Itu tak boleh. Demikian juga tidak sah sembahyang dirinya. Maka tiada dapat mereka itu dibilangkan 40 dengan ittifaq, sepakat Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Siapa Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli? Mujtahid tarjih. Atas dia An-Nawawi war Rafi'i, itu dipanggil mujtahid fatwa.
Atas paling besar kali mujtahid mutlak, iaitu Imam Syafi'i. Ada 3 dalam mazhab kita ada 3 dipanggil mujtahid. Yang besar sekali ialah mujtahid fatwa. Yang besar sekali mujtahid mutlak, bawa dia fatwa, bawa dia tarjih. Ada lebih tu tak ada lagi, kan? Itu seni yang berhad. Dia nak tarjih orang punya, tu kok pandai dia macam-macam. Habis. Jadi Syekh Ibn Hajar sepakat sini. Sebelah tu ada khilaf dia, tapi sini sepakat. Rasulullah SAW ketika seorang lepas semayang, dia nak salam dengan Nabi SAW. Rasulullah kata, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang balik, Nabi kata, kau tak semayang lagi. Padahal depan Nabi dia semayang, dia pun bangun semayang lagi. Satu riwayat, ya, semayang. Lepas salam dia pun nak salam dengan Nabi. Nabi ulang perkataan yang sama juga. Kum fasalli, bangun semayang balik. Nabi kata, fa innaka lam tusalli, mu tak semayang lagi. Padahal depan Nabi semayang. Akhirnya dia selender. Sekat ni yang saya tahu ya Rasulullah. Rasulullah pun terangkan hadis. Itu hadis dalam Bukhari, ada Muslim, ada semua, ada hadis panjang, hadis Musi'us Salah. Ya, situ disebutkan secara detail hukum sembahyang pada awal sampai akhir. Situ ulama-ulama fiqh ambil hukum daripada hadis sahih tadi lah. Jadi kita ambil hukum dari situ diambil oleh ulama masyhur dalam mazhab Syafi'i kita yang menulis kalam secara apa? Secara syair, Ibn Ruslan Ad-Dimishqi. Dia kata, fa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa beramal tanpa ilmu, amal dia mardud, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Ya, dari mana tu hadis tadi? Ya, Nabi menafikan kamu tak semayang, padahal baru lepas semayang ni. Bermakna bila dibina semayang tanpa syarat rukun, bermakna seolah-olah tak ada apa-apa, kosong ni. Sebab letakkan al-ilmu imamul amal wal amal tabihu. Ilmu tu imam bagi amal dan amal tu tabi' dia. Habis. Tapi kalau dia dah belajar tak taksir ni. Dia belajar tapi tak boleh sebut Alhamdulillah. Dia baca apa? Alhamdulillah. Aja pun kan. Buat Jawa lagi. Buat Jawa dulu banyak tu. Dia tanya khabar wak waras. Alhamdulillah gitu. Kha jadi kap. Alqam. Puah pusing lidah dia, terbalik pakai skru untuk dia. Alqam. Maka dia sama dia boleh. Ya, ni jenis tak boleh tukar huruf, sama ni salah ni, qaf dengan ha. Alqam ni puak alqam sama dia boleh. Puak alqam dengan alqam. Ya, ada tak boleh sad dengan sin. Ihdinas sira, sira tak boleh. Pusing betul tuan. Dia dah belajar dah, 5 guru tak boleh ijaz. Okey, dimaafkan. Dia sama-sama dia boleh, tak ada masalah. Ya, yang tak boleh ni dia boleh sebut tapi tak nak belajar, tu masalah ni. Ya, itu tak dimaaf oleh syarak. Sebab itu kesilapan taksir mana cuai dia sendiri. Adapun dah belajar dia tak boleh, itu lain. Habis. Dan jika taksir mana cuai pada belajar, seperti belajar tiada dapatnya sekira-kira tiada boleh lagi. Dan jika tiada taksir, mana tiada cuai, puas dia belajar, kesian dia tak boleh juga sebut, berpusing-pusing dia, itu dimaaf. Dengan sungguh-sungguh sekira-kira lemah dia daripadanya, tak boleh sebut. Dan tiada taksir pada belajar, dia belajar juga tak boleh juga, maka sahlah sembahyang dirinya. Maka kata Syekh Ramli, dibilangkan 40. Orang macam ni boleh dikira, dimaafkan. Ya. Dengan mereka itu, dan apabila ada khatib, syarah khatib dan imamnya qari. Ya, jangan khatib dengan imam dia karipap, tak boleh. Dia baca imam khatib pun saya ingat dia baca, jangan. Ya. Dan yang kena membaca Fatihah dan segala bacaan yang wajib dalam sembahyang, tahiyatnya, takbiratul ihramnya dan lainnya. Dan kata Syekh Ibn Hajar tidak sah. Ini ada khilaf. Masalah ummi tadi yang dah puas belajar, tak boleh juga. Syekh Ramli kata okey boleh. Syekh Ibn Hajar tetap dia kata tak boleh juga. Kena cek orang lain. Untuk dia sembahyang sah lah, tapi untuk kiai 40 dia tak bagi. Dan orang tiada kena bacaan yang wajib dibilangkan 40 dengan mereka itu jikalau bukan imam dan khatib sekalipun. Itu 2 pendapat. Dan sah dibilangkan orang yang mengiktikadkan sekalian ni perbuatan jemaat rukun dan syaratnya dan wajibnya sunat, wajib sekalian boleh. Dia ada banyak dia. Terafdal kita boleh pecah satu-satu. Kalau ilmu nahwu dipanggil boleh i'rab satu-satu. Berdiri Abu Kum, berdiri mana? Oh, dia tanya kita, tu pandai tu. Diri yang kata qiyam, kata rukun, qiyam mana? Qiyam yang kita start takbiratul ihram. Allah masuk, qiyam tu dipanggil rukun. Masa belum masuk lagi usalli, itu bukan rukun lagi tu. Sebab dia belum masuk sembahyang. Dia boleh satu. Sini rukun fi'li, ini rukun qauli, rakaat, rukun fi'li. Baca tasbih dan rakaat tu Abu Kum, itu sunnah hayah qauliyah dan sebagainya. Dia boleh, itu terbaik. Kalau tak boleh, maknanya apa? Dia i'tikadkan dalam sembahyang ni ada rukun dan ada sunat. Cukup lah tu sementara dia belajar.
atau last sekali dia tahu dia pukul semua wajib sekali pun, tak apa tu. Ya, untuk diri kata fikir wajib semualah. Dia tak boleh, jangan dia turunkan martabat. Kita tanya Fatihah apa? Fatihah sunat kot. Dia habis awak. Fatihah rukun kata sunat tu tak sah mayang dia. Atas setengah wajib dan setengahnya, tapi jangan dia bezakan akan setengah daripadanya. Sekira-kira ada yang i'tikad yang wajib itu dikatakan sunat dengan ittifaq dua syai ni. Jangan sampai dikurang wajib dia kata sunat tu tak boleh lah. Ya, itu di antara jalan keluar dia. Habis kemudian hukum mengiringi sembahyang zuhur selepas Jumaat. Belakang dia bahas nanti. Wallahu a'lam.